Baik, salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Kita berjumpa lagi pada kelas rakaman video kali ini. Seperti biasa, Cikgu E akan ajar kamu subjek reka bentuk dan teknologi pada topik baru iaitu topik aquaponik. Ya, jika kita merujuk kepada buku teks, buku teks RBT tingkatan 2 iaitu pada bab 2 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Baik. Mari kita lihat slide dia ya. Izinkan cikgu share slide sebentar ya. Baik, cikgu percaya kalian pun telah nampak slide yang cikgu telah tayangkan ya. Okey, baik. Kita terlihat pada topik 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Okay, jika kita lihat pada gambar wajah ya, kenapa dia tunjukkan gambar air, ikan dan tumbuh-tumbuhan? Kepada gambar-gambar yang ditayangkan ini merupakan topik yang kita akan belajar pada hari ini iaitu reka bentuk aquaponik. Okey, cikgu percaya kita belajar topik ini kita akan mempelajari iaitu ke-6 tahap penguasaan standard prestasi iaitu pada kelas hari ini kita hanya akan belajar menyatakan maksud reka bentuk sistem aquaponik dan menerangkan kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okey, iaitu pada tahap penguasaan 1 dan 2. Baik kelas. Kita lihat reka bentuk aquaponik ya. Pada gambar wajah ni di buku teks pun ada ya murid-murid, di muka surat 120 ya. Kita lihat 2.5.1 iaitu maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Baik, apakah maksud aquaponik? Cikgu telah pun membuat penerangan berkali-kali semasa waktu kelas ya, iaitu maksud bagi aquaponik adalah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur tu yang akuarium ya, dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Maknanya satu pusingan air ia menggabungkan teknologi pertanian dengan aquakultur. Aquakultur ni ialah seperti akuarium, tangki yang memelihara ikan. Ikan yang untuk dimakan seperti ikan talapia, ikan keli, ya, ikan yang boleh makan lah ya, dengan aktiviti hidroponik. Hidroponik ni ialah sistem tanaman, kaedah tanaman yang tidak menggunakan air. Ia menggunakan sumber air secara 100% ya. Maksud cikgu dia tidak menggunakan sumber tanah sebagai tanaman. Dia hanya menggunakan air 100%. Oleh kerana dalam tangki air ini dia telah letakkan ikan peliharaan, ikan untuk sungai boleh makannya, maka dia telah menjadi satu inovasi nama yang baru iaitu aquaponik ya. Ini bawah adalah maksud bagi aquakultur dan hidroponik. Okey. Kita lihat seterusnya. Inilah yang cikgu terangkan tadi ya. Dia menggabungkan aqua dan hidroponik. Aquakultur nampak tu, kedai bela ikan ya, kedai ikan ada tangki-tangki seperti ini, ataupun sesiapa ya yang ada pergi ladang ternakan ikan, beginilah rupa dia. Dan ini adalah
hidroponik, iaitu 100% tanaman ya yang tidak menggunakan tanah. Dia hanya menggunakan air ya. Inilah hidroponik. Maka digabungkan jadi aquaponik. Okey, baik. Lihat seterusnya. Aquaculture, hidroponik. Jadi aquaponik. Kita lihat seterusnya ya. Okey, baik. Unsur yang penting dalam aquaponik adalah pertama, ikan. Kedua, bakteria. Dan ketiga, tanaman. Baik, kita lihat pada ikan. Maksudnya unsur penting pertama ikan tu adalah untuk mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Ya, itu pertama. Yang kedua pula bakteria. Cikgu telah tanya, bakteria ni datang daripada mana? Bakteria ni datang daripada amonia dan urea ikan. Maksudnya amonia dan urea ikan ni senang cerita, amonia ni adalah berak lah, ikan berak. Urea adalah kencing ikan tu ya. Dalam kandungan amonia dan urea terdapat bakteria. Ya. Terdapat bakteria. Baik. Bakteria ni fungsinya sebagai apa agak-agak? Fungsinya adalah untuk menapis dan mengubahkan kandungan amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja untuk tanaman. Okey, baik. Kita lihat pada tanaman pula. Okey, tanaman adalah untuk menyalurkan oksigen dan air yang bebas, amonia yang diperlukan oleh ikan. Baik. Inilah rupanya. Jika kita lihat pada buku teks pun terdapat menyatakan ya rupa ni sistem aquaponik dalam tangki fiberglass. Beginilah contoh dia ya. Di muka surat 118 iaitu gambar foto 2.5.2 iaitu sistem aquaponik dalam tangki fiberglass. Okey, baik. Kita lihat aquaponik ya. Apakah tujuan aquaponik? Pertama, mengekalkan kualiti air. Kedua, mengurangkan kadar amonia dalam air. Menjimatkan ruang. Menghasilkan 2 jenis makanan kepada manusia secara serentak, iaitu tanaman dan ternakan. Baik. Sekarang kita lihat pada sistem kitaran aquaponik. Tadi adalah tujuan. Sekarang kita lihat sistem kitaran aquaponik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam semula. Ini pun cikgu telah membuat penerangan ya. Sistem kitaran aquaponik maksudnya air dia sentiasa dikitar 24 jam ya. Selagi ada air selagi itulah dia akan kita dan kita. Ikan kan kita bela dalam akuarium tangki ni, maka kita beri dia makanan ya. Bila kita beri makanan, maka dia akan hasilkan amonia dan urea. Dan kandungan amonia ni akan disedut oleh pam air ya, disedut bawa air-air yang mempunyai kandungan urea, amonia ke media penanaman, iaitu tangki lah ya, pasu tangki ni ya. Maka kandungan urea dan amonia akan diserap oleh tumbuhan. Dan jika kita ada letak pergantian tanah seperti tanah hydroton sebagai contohnya, maka dia akan membantu untuk membuat filter penapis ya. Dia akan tapis untuk air yang setelah lalui media penanaman ni akan menjadi air yang jernih. Maka bila menghasilkan air jernih, ikan kita pun dapat hidup dengan lebih sihat dan lebih ceria. Dan kita punya tumbuhan pun sama, dapat hidup dengan lebih lawa ya, lebih ceria, lebih berseri.
Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Ini adalah proses kitaran aquaponik, ya. Okey, inilah penerangan dia. Nampak tu? Ikan menghasilkan amonia ya daripada makanan yang telah dimakan, dan pam air menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Kita lihat lagi, bakteria memecahkan amonia untuk menjadi nitrit dan nitrat. Tanaman menggunakan nitrat sebagai nutrien dan air yang mengalir disaring, ya. Akhir airnya yang akan disaring menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Dalam proses ini hanya sedikit air saja terbuang. Okey, boleh? Inilah penerangan bagi proses kitaran aquaponik, iaitu kita boleh lihat di buku teks pada muka surat 119, ya, iaitu pada rajah 2.5.1 kitaran sistem aquaponik, ya, muka surat 119. Seterusnya, okey, inilah antara contoh proses kitaran aquaponik. Nampak tu yang ada tanda anak panah tu. Nampak tu? Air akan disedut, lepas tu dihantar ke tangki dan akan keluar balik. Agak-agak ini adalah model apa ni? Model sistem apa ni? Kalau murid masih ingat, ini merupakan model sistem EBB ebb and flow, iaitu sistem pasang surut. Kerana apa cikgu kata ni apa sistem model ebb and flow? Kerana ada loceng sifon. Baik. Ikan, pam air, bakteria, tanaman, air. Itulah antara contoh-contoh proses kitaran aquaponik. Baik. Aquaponik secara takungan dan kitaran. Kita boleh lihat buku teks pada muka surat 120 ya. Cikgu pun telah membuat penerangan hari itu. Baik, aquaponik secara takungan iaitu beginilah rupa dia ya. Menggunakan kolam, tangki ataupun bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Dan ikan akan dibela dalam bekas dan tanaman yang berada di permukaan air dengan akar yang terendam. Beginilah contoh dia ya. Baik, bagi aquaponik secara kitaran pula, ia menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan, ya. Dan akar tanaman lebih terjamin dan dapat mengurangkan risiko akar busuk. Ini salah satu ya, risiko akar busuk sebab air dia, akar dia akan sentiasa rendam dalam air selama 24 jam. Jadi dia dapat risiko busuk akar satu, serang bakteria satu, ataupun diserang oleh ni ikan ni. Ikan ni dia akan pergi gigitkan akar-akar pokok. Akhirnya apabila pokok ni tumbuhan tak ada akar, akhir sekali dia akan meninggal, mati pokok tu ya, sebab tak ada akar. Dan media tanaman seperti hidroton, batu kerikil ataupun media yang lain yang sesuai ya bagi pergantian tanah. Kenapa tidak bagi ini apa ni sistem aquaponik tidak digalakkan untuk menggunakan tanah? Kerana jika kita menggunakan tanah, maka ikan ni punya air tidak akan jernih. Akan jadi seperti air teh tarik. Ya, apabila air teh tarik, maka ikan pun tak dapatlah hidup. Kerana apa? Kerana air sudah tak jernih dan mempunyai banyak bakteria ya. Kita kan telah belajar ya sistem fertigasi ya untuk elak daripada serangan bakteria yang berada dalam kandungan tanah. Kita tak nak tu semua. Jadi kita tidak menggunakan tanah. Maka kita gantikan tanah dengan tanah hidroton, kerikil ya ataupun pasir sungai. Ataupun yang media yang sesuai lah. Sebagai contohnya lah ya. Contohnya. Kita lihat seterusnya. Okay, reka bentuk sistem aquaponik pun cikgu telah terangkan ya. Beginilah rupa dia ya. Tanaman akan letakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam dalam air. Ini secara aquaponik secara takungan.
Baik. Okey, sekarang kita telah pun melihat reka bentuk sistem aquaponik. Okey, ini hanya satu-satunya sistem iaitu aquaponik secara takungan, iaitu sistem raft, ya. Sistem rakit. Okey. Kerana apa? Kerana kita lihat bentuk dia, tumbuhan sentiasa terendam, nampak tu? Akar dia terendam 24 jam dalam air, ya. Dan kelebihan ni adalah akar tumbuhan dapat serap nutrien organik dalam air secara langsung dan dapat menjadikan tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat berbanding sistem yang lain. Baik. Ini agak-agaknya sistem aquaponik yang mana ni agak-agak? Cikgu telah sebut banyak kali, apabila ada loceng sifon, ia merupakan sistem ebb and flow yang dikenali sebagai sistem pasang surut. Tu sistem ebb and flow. Dan fungsinya dengan menggunakan loceng sifon. Apakah loceng sifon itu? Ia mengalirkan air dari media tanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Sebab pam air akan sedut sumber air ini ke dalam media tanaman. Apabila paras air yang berada dalam media tanaman ni semakin penuh, maka bel sifon ni akan sedut segala air yang ada dalam media ni, tanaman, tangki tanaman ni. Dia sedut air ke mana? Maknanya sedut ke tangki ikan semula. Jadi bagi sistem aquaponik pasang surut ni tidak ada isu ataupun masalah bagi apa nama ni, air tertumpah, air banjir, ya. Okey. Baik. Sistem ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika bandingkan dengan sistem NFT. NFT tu ialah sistem yang seterusnya kita lihat, ya. Okey. Ini adalah sistem NFT. Kerana cikgu telah sebut, apabila disebut apa itu sistem NFT, sistem NFT adalah kita lihat pada media tanaman dia, tangki ni, dia letak secara serong, ya. Kenapa dia letak secara serong? Kerana dia mahu air mengalir ke dalam media tanaman secara deras. Maknanya air tu tak dapat singgah, tak sempat nak singgah, ya. Untuk sistem pasang surut tadi, ebb and flow, dia sempat singgah lagi air tu, dapat lepak-lepak dulu, tidur-tidur sekejap. Ini dia tak ada. Dia terus mengalir 24 jam, mengalir je, ya. Jadi digelar sistem NFT, iaitu sistem nutrient film technique. Ya, ia hampir sama dengan sistem raft. Tak menggunakan media tanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang sentiasa mengalir, ya. Dan tidak boleh bertakung, ya. Dan mengalir dengan cepat dan deras. Inilah sistem NFT. Okey, boleh murid-murid? Okey, kita lihat latihannya. Okey, pertama ni agak-agak model aquaponik yang mana ni agak-agak? Sebab kita lihat, nampak tak? Bekas tanaman letak atas permukaan air secara terapung. Jadi digelar sistem rakit. Sistem raft. Okey, ini pula sistem apa ni agak-agak? Okey, untuk sistem ni oleh kerana kita nampak yang gambaran tengah-tengah ni, di tengah-tengah tangki tanaman ni terdapat loceng sifon. Jadi dia digelar sebagai sistem pasang surut, iaitu sistem ebb and flow. Okey, baik. Kita lihat gambar wajah seterusnya. Okey, cikgu dah cakap, oleh kerana media tanaman ni, tangki dia ni, dia letak secara serong, maka dia digelar sebagai sistem NFT, ya. Sistem nutrient film technique. Baik. Okey, perbandingan bagi ketiga-tiga sistem aquaponik iaitu pertama, penambahan jisim tumbuhan.
kita lihat pada sistem WAF hanya 2. 2 tu maknanya baiklah. Ebb and flow 3. 3 terbaik. NFT 1 agak kurang sederhana ya. Okey, kita lihat pada pertumbuhan bebas tumbuhan pula. Jika sistem WAF hanya baik, sistem ebb and flow terbaik dan sistem NFT hanya baik saja. Dan untuk oksigen terlarut, pergantian air, kekonduksian ya, dan nisma pertukaran makanan, kadar penumbuhan adalah hampir sama. Jadi dapat cikgu simpulkan di sini, sistem ebb and flow adalah sistem yang terbaik di antara ketiga-tiga sistem ya. Tapi jika murid-murid hendak mengusahakan sebagai komersial pasaran, sistem yang terbaik adalah sistem WAF dan sistem NFT. Kenapa? Ya, murid, kerana sistem WAF dia hanya memerlukan kos yang tidak banyak, amat jimat kos dan amat mudah untuk diusahakan dan jaga. Tapi sistem ebb and flow dan FFT ni dia memerlukan tenaga elektrik hampir 24 jam ya. Maknanya kenapa dia memerlukan elektrik selama 24 jam? Kerana pam air ya, masih ingat pam air ikan tu nak sedut air ke media tanaman? Sebab itulah ini dua ebb and flow NFT dia amat menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Sistem WAF hanya menggunakan oksigen. Ya, siapa ada bela ikan dia tahulah. Ya, oksigen ya, ikan memerlukan oksigen. Jadi hanya perlu bekalkan oksigen kepada ikan. Okey, baik. Apakah kelebihan dan kelemahan bagi reka bentuk sistem aquaponik ini? Kita lihat kelebihan dia adalah ya, sistem rakit, iaitu akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Dan kemudian tanaman tumbuh cepat. Kemudian productivity sistem lebih tinggi. Dan kelemahan dia satu, iaitu terdedah dengan serangan bakteria. Akar reput lah, akar busuk lah dan serangan ikan. Ya, ini dua-dua kelemahan bagi sistem WAF. Okey, apakah kelebihan bagi sistem ebb and flow? Kita lihat biji benih boleh tanam terus pada media tanaman, iaitu biofilter berlaku dalam media penanaman dan ia menggunakan media tanaman seperti batu kerikil ataupun hidroton. Dan kelemahan bagi sistem pasang surut ni ebb and flow, ia memerlukan bekalan elektrik secara berterusan dan penekanan dalam penyelenggaraan loceng sifon. Okey, kita lihat pada apa kebaikan bagi NFT. Ya, sistem NFT iaitu sistem nutrient film technique NFT yang menggunakan kuantiti air yang sedikit, ya, pam yang kecil, ya, dan produktiviti yang tidak setinggi WAF, tapi dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi kelemahan dia, ia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis, ya, dan penyemaian benih amat tidak sesuai dan tidak dapat dilakukan secara terus ke dalam sistem NFT. Kenapa? Kerana kita telah tahu air mengalir dengan deras. Jika kita buat penyemaian benih, maka benih-benih tersebut akan ditolak oleh aliran air yang deras, maka benih-benih tersebut akan dijadikan makanan oleh siapa? Oleh ikan. Maka ikan kita dapat membesar dengan sihat, tapi kita punya tumbuhan hilang. Tak ada. Sebab benih dah hilang. Jadi kita perlu membuat semaian dulu. Setelah benih telah disemai, ya, telah tumbuh, ya, tumbuh apa tu, pucuk dan tumbuh anak jadi anak tumbuhan, barulah kita pindah ke dalam media penanaman. Okey, baik. Okey, untuk komponen utama ni, mengenai pasti komponen aquaponik, kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Sebentar ya. Baik. Memandangkan kita telah belajar apa itu aquaponik,
apakah tujuan dia, tujuan aquaponik, ya. Proses kitaran aquaponik secara takungan kitaran, dan akhir sekali kita telah pun belajar model aquaponik, iaitu model sistem raft, sistem ebb and flow, sistem NFT. Dan kita telah pun belajar apakah kelebihan dan kelemahan serta perbandingan bagi ketiga-tiga sistem, iaitu sistem raft, ebb and flow dan FFT. Baik, sampai setakat ini saja ya cikgu buat rakaman video kelas pada hari ini. Harap-harap murid dapat faham, dan ada apa-apa soalan murid boleh tanya cikgu lah ya. Okey, kelas kita sampai sini saja. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Bye bye. Harap kita dapat jumpa lagi pada kelas yang akan datang ya. Okey, bye.